So saya serahkan pada Puan Farah Sapina lah untuk program kita pada petang ini. Silakan Farah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nervous sebenarnya ini sebabnya yang lain lagi senior daripada saya. So saya cuma share apa yang saya dapat masa bengkel kalkulator tahun lepas dan juga bengkel kalkulator hari itulah. Okay, mana-mana yang rasa tak betul ke apa ke boleh bagi tahu terus. Ada sesetengah bab, contoh macam bab matematik form 4, form 5, saya tak mahir sangat. Jadi saya kemungkinan besar saya hanya boleh terangkan penggunaan kalkulator, tapi kaedah pengiraan yang sebenarnya mungkin ada apa kurang sikit mahir lah daripada pihak saya. Okay, saya akan sharekan saya punya skrin untuk paparan. Okay, semua boleh tengok saya tak boleh nampak skrin saya. Saya cuma boleh nampak saya punya OneNote dengan saya punya calculator. Okay, boleh nampak ke saya punya skrin? Nampak Farah, nampak. Okay. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, hari ni kita akan mulakan bengkel penggunaan kalkulator kita dengan yang paling basic sekali, iaitu persamaan linear dalam satu pun boleh ubah. Okay, contoh kat sini soalan yang diberi adalah cari nilai M bagi 2M tolak 3/7 sama dengan 3. Yang ni kalau kaedah biasa kita akan gunakan kaedah pindahan lah. So macam ni, so kita akan buat 2M tolak 3 sama dengan 21. So 2M sama dengan 24, baru kita boleh dapat jawapan 12. Okay, so kita nak mudahkan langkah kerja pelajar. Saya tak pasti untuk mat, kemungkinan besar kena tunjuk jalan kerja. Okay, tapi kalau untuk admat, jalan kerja tak payah tunjuk pun tak apa. Jadinya saya biasanya ajar gunakan alpha calculate ataupun shift solve tu. Okay, so untuk penggunaan calculator kelas Swiss ni, dia berbeza sikit daripada calculator yang 570 MS. Okay, so kita boleh tekan nombor macam biasa, cuma bila dia melibatkan pecahan, tekan pecahan dulu. Okay, so kita ada 2. Okay, M tu kita tukarkan kepada X. Okay, X ni boleh nampak dekat bahagian bawah on. Dekat bawah ni ada X dah. Tak perlu nak tekan alpha X. Okay, alpha X pun boleh juga, tapi biasanya saya akan gunakan yang bawah on tu. Okay, lepas tu tekanlah tolak 3. Okay, bawah tu akan jadi 7. Okay, alpha. Okay, untuk kalkulator 570 MS, sama dengan dia akan duduk dekat bawah shift. Okay, bila kalkulator kelas Swiss ni, dia duduk dekat bawah calculate. Dekat bawah alpha. So, tekan alpha, tekan calculate. Okay, dan tekan nombor 20, tekan nombor 3. Okay, nak tekan sama dengan, kalau dulu kita tekan shift solve. Okay, kali ni kita tekan shift calculate dan kena tekan sama dengan. Okay, X sama dengan kosong ni kita tak nak guna sekarang. Yang ni akan guna juga tapi bukan untuk bab yang ni lah. So yang ni sampai sini boleh terus tekan sama dengan. Okay, so dia memudahkan kerja pelajar untuk semak jawapan lah. So kita minta pelajar cuma tulis, jangan tulis sebagai X, kita minta pelajar tulis sebagai M. Okay, so kalau ada masalah terus bagi tahu saya. Okay, saya ada buatkan jalan kerja juga dekat sini. So kalau saya terlaju, cikgu tak dapat nak catch up, boleh semak pada nota yang saya berikan. Memang laju pun Farah. Oh, laju, okay. Okay, ada apa-apa soalan ke nak tanya? Yang ni sebab basic baru dulu. Baru nak cari. Dah siap je. Okay. Dia nak mau cari mana nak tekan ni. Tiba-tiba dah siap dah. Okay, saya ulang balik ya. Okay, ulang balik. Okay, sekejap. Udah tua, lambat sikit. Sekejap, saya besarkan paparan dekat bahagian atas. Tak biasa bagi bengkel macam ni lah. Okay. Tekan 2X. Okay, kita tekan pecahan dulu. Nak tekan pecahan kemudian pun tak apa. Tapi better tekan pecahan dulu.
Okay, pecahan. Lepas tu? Okay, so kita akan masukkan nilai yang bahagian atas iaitu 2x tolak 3. So kita ada 2. Okay, x tu dekat bawah on. Okay. Okay, tolak 3. Okay, nak pergi dekat bahagian bawah ataupun sebelah kanan, tekan anak panah sebelah kanan. Sebelah kanan. Okay. Okay, so tekan 7. Okay, tekan lagi anak panah sebelah kanan. Sebelah kanan. Tekan alpha, calculate. Oh, alpha kat atas ni. Calculate. Calculate yang mana? CAL. CALC Oh, tu yang nama tu, dia yang tu. calculate. Okay. Okay, lepas tu baru tekan nombor 3. Tekan nombor 3. Okay, jangan tekan sama dengan dekat bawah tapi tekan shift. Shift. Tekan calculate. Baru tekan sama dengan. Kemudian sama dengan. So dia akan bagi jawapan X sama dengan 12. Yang L tolak R sama dengan kosong. Yang ni dia nak tunjuklah sebenarnya kalau kita gantikan dengan nilai 12, sebelah kiri dengan sebelah kanan dia akan dapat 3. So 3 tolak 3 sama dengan kosong lah. Okay, dapat. Okay, so yang ni kaedah pertama, ada tak lagi yang tak boleh nak ikut kaedah pertama? Okay, yang kaedah ni boleh guna daripada form 1. Cumanya kita tak galakkan pelajar lah sebab takut bila budak form 1 yang guna ni memang jalan kerja terus tak ada. Dia akan mengambil kesempatan lah. Okay, kalau tak ada masalah kita tengok soalan yang kedua. Okay. Okay, yang ini saya rasa bab tingkatan 1 pun ada belajar. Cuma tak ingat bab mana. Ada. Okay, yang ini persamaan linear serentak dalam dua pemboleh ubah. Okay, bila melibatkan dua pemboleh ubah ni pelajar dah mula takut lah sebab dia melibatkan banyak huruf. Kalau sebelum ni dia belajar X saja, kali ni dia belajar X dengan Y. Okay, biasanya kalau kita gunakan kaedah penggantian ataupun kaedah penghapusan. Okay, so untuk tengok terus guna kalkulator. Yang ini ada dalam kalkulator 570 MS. Kalau cikgu yang biasa mengajar menengah atas sudah biasa pakai lah yang ni. Okay, so saya nak ajar macam mana nak tekan reset . Okay, kalau nak tekan reset boleh tekan shift. Okay, tekan 9. Dekat atas nombor 9 tu ada tulisan kuning, dia tulis reset kat situ. So boleh tekan shift 9, tekan nombor 3. So kita nak reset semualah. Okay, sama dengan, okay boleh tekan AC. Okay, yang ni maksudnya data-data yang tadi kita kira dah tak ada. Okay, hari tu diorang ada tanya jugalah sebab kan dulu kita punya cikgu-cikgu pernah kata jangan tekan reset banyak kali sebab nanti kalkulator akan rosak. Okay, tapi hari tu Encik Amar daripada Casio tu bagi tahu setiap kali kita guna kalkulator better kita reset sebab kita tak nak data yang sebelum ni terguna sekali untuk apa yang tengah kita kira sekarang. Dan benda tu tak ada merosakkan kalkulator jugalah. Okay. So untuk selesaikan kaedah persamaan serentak, okay, cikgu-cikgu boleh pergi dekat menu. Okay, kalau dulu kita punya menu biasanya tekan menu, tapi kali ni kita tekan dia anak panah ke bawah. Okay, sampai cikgu jumpa X, Y sama dengan kosong ataupun huruf kat tepi dia tu A. Okay, gerakkan anak panah ke sebelah kanan untuk dapatkan sampai X, Y sama dengan kosong ni. Okay, dah dapat X, Y sama dengan kosong, cikgu-cikgu boleh tekan sama dengan. So dia akan tanya, kalau tengok pada nota tu dia akan buat langkah kedua. Okay, langkah kedua dia tanya nak simultaneous equation ataupun polynomial. Okay, simultaneous equation, sekejap mana saya punya, okay. Simultaneous equation dia untuk yang persamaan serentak, yang ni persamaan serentak. Okay, kalau polinomial dia adalah persamaan kuadratik ataupun kubik. Tapi untuk kalkulator kita ni boleh sampai kuasa 4 yang kita takkan gunakan lah. Biasa kita guna sampai kuadratik sahaja. Okay, so kita ambil 1. Okay, number of unknown kita ambil 2. Yang ni bergantung kepada bilangan huruf kita lah. So kalau huruf kita X dengan Y, so maksudnya ada 2 pemboleh ubah. So kita ambil 2 unknown lah.
Okay, so yang ini kelebihan kalkulator ClassWiz ni paparan dia sama macam apa yang kita punya soalan. So kalau bandingkan soalan dengan kalkulator, dia adalah benda yang sama. So dekat kalkulator kita ada 0x tambah 0y sama dengan 0. Sama juga pada pada cikgu punya kalkulator. X dekat sini ada nilai, sini pun ada dan belakang pun ada. So kita tinggal ganti je lah, X kita 3, Y kita 2 dan yang belakang tu adalah 7. Okay, so macam mana cara nak masukkan? Okay, pastikan hitam ni dekat yang nilai X tu. So tekan 3, tekan sama dengan. Okay, Y pula nilai kita adalah yang warna kuning. So tekan 2, tekan sama dengan. Okay, dan yang last sekali sama dengan. Okay, sama dengan berapa? Sama dengan 7. So sama dengan, tekan 7, tekan sama dengan lagi sekali. Okay, dia akan pindah kepada yang bahagian bawah. Okay, yang bahagian bawah ni pun sama. Okay, dia bagi 0x tambah 0y sama dengan 0. So yang pertama 0 kita adalah 1. So tekan 1, tekan sama dengan. Okay, yang kedua pun sama. Okay, boleh tekan nilai 1, tekan sama dengan. Okay, yang terakhir pun boleh tekan nilai 3, tekan sama dengan. Okay, cikgu sampai sini okey ke? Okey. Okay. So kalau tak ada masalah, boleh terus tekan sama dengan dekat bawah ni. Dia akan terus tunjukkan jawapan yang kita nak. Okay, so jawapan kita kalau kita tekan kita akan dapat X. So X kita adalah 1 dan Y kita adalah 2. So boleh tengok dekat jawapan dekat bawah. X kita adalah 1, Y kita adalah 2. Yang ni kalau kita guna untuk semak jawapan, pastikan kalau contohlah soalan dia bagi 3M tambah 2N sama dengan 7, M tambah N sama dengan 3, suruhlah pelajar tulis M sama dengan N sama dengan. Kadang-kadang pelajar ni kalau kita tak ingatkan dia akan tulis XY juga. Tu kekurangan guna kalkulator lah, kita tak boleh nak tulis huruf yang kita nak. Dia akan bagi nilai X dengan Y sajalah. Farah. Ya? Farah nak tanya. Okey, tadi kita buat persamaan tu kita dapat jawapan X sama dengan 1 kan dekat kalkulator. Lepas tu mana ni nak cari Y tu? tekan sama dengan lagi sekali kak. Oh, tekan lagi sama dengan. Tekan lagi sekali. Okey. Okay. Farah, Ya? tadi Kak Siti tekan je anak panah bawah tu keluar juga Y sama dengan 2. Boleh je. So Boleh. kadang-kadang dia keluar, kadang-kadang tak nak keluar. Macam tu je lah. Okey. Tapi biasanya dia keluar. Balik nilai X sekarang. Nilai X yang ni, X sama dengan Kalau 1. nak tengok balik nilai X kan dekat Y sama 2 kan nak patah balik nak undur je. Boleh tekan nak panah atas. Oh, tekan nak pandang. Oh, takut. Hilang. Okey. Kalau tekan sama dengan pun, nanti dia akan patah balik pada nilai X lah. Tak ada apa pun. Data kita tadi takkan hilang. Okay. So sekarang kalau tak ada masalah, boleh cikgu-cikgu? Kita teruskan kepada topik yang ketiga. Okay. Yang ni saya tak pasti, tapi kalau ikut syllabus tu dia kata ada untuk maths punya. Saya cuma ikut je yang ni. Okay, yang ini sebenarnya ada termasuk dalam AdMath juga sikit. Tapi rasanya maths pun ada juga. Tapi saya tak pasti, kemungkinan besar form 4 baru belajar. Okay, sekarang ni form 4 ke Kak Ida? Form 4. Okay. So sekarang ni boleh tekan dekat menu. Kita nak reset boleh, tak nak reset pun tak apa. Kalau saya tekan menu, saya tekan 1, dia akan patah balik kepada paparan asal. Okay, tapi kalau rasa nak reset, boleh tekan shift, tekan 9, tekan 3, tekan sama dengan. Okay, dia sama jugalah. Okay, so untuk soalan yang seterusnya kita masuk kepada tajuk fungsi dan persamaan kuadratik dalam pemboleh ubah.
Okay, kali ni yang saya bagi tahu tadi dia melibatkan kuadratik, masih lagi menggunakan menu yang sama. Cuma bezanya kali ni kita akan ambil polinomial. Okay, kita tengok soalan. Okay, soalan dia bagi 3y kuasa 2 tambah 5y tolak 2 sama dengan 0. Okay, saya rasa mat mendengar rendah pun ada juga, cuma tak ingat buat berapa. Okay, yang kita buat pemfaktoran yang darab silang tu. Okay, yang ini kalau mat mendengar rendah kita akan guna kaedah darab silang lah. So kita akan buatlah 3y, y, kita buat darab silang macam biasa tu lah. Okay, so kita nak gunakan kalkulator untuk semak jawapan. Okay, so sama macam tadi kita pergi dekat menu. Okay, kita cari balik huruf A tadi. Okay, kalau cikgu-cikgu yang dah mahir, kita tahu A tu adalah untuk simultaneous. Okay, dengan kita punya polinomial. Okay, saya ulang balik Okay, kalau cikgu-cikgu yang dah mahir, sebab kita tahu A tu adalah untuk simultaneous dengan polinomial, boleh terus tekan menu, tekan alpha, tekan huruf A. Kita tekan alpha tu simbol dia merah, so kita ambil yang warna merah juga yang bahagian atas. So kita boleh tekan terus, dia akan terus keluar yang ni. Okay, kalau yang belum mahir, boleh tekan menu. Okay, tekan guna anak panah lah. Kalau yang belum mahir, boleh guna anak panah. Okay, kalau yang dah mahir boleh tekan alpha A. Okay, cuma yang kita kena hafal lah kedudukan dia kalau nak tekan alpha tu. Okay, so tekan sama dengan. Okay, kali ni kita ambil polinomial sebab kita ada kuasa. So kita nak selesaikan persamaan kuadratik. So kita ambil kuasa polinomial. Okay, dia tanya polinomial degree, yang ini adalah kuasa untuk kita punya persamaan. So untuk kuasa persamaan kita adalah kuasa 2 dekat sini. So kita akan ambil degree dia adalah 2. Okay, so yang ini pun sama, paparan dia adalah paparan pada cikgu-cikgu punya soalan. Okay, so kita boleh masukkan nilai A kita. Nilai A kita adalah 3. Okay. Nilai B kita boleh masukkan nilai 5. Okay, dan nilai C kita boleh masukkan nilai negatif 2. Sorry. Saya rasa saya tersalah tulis soalan. Yang ni sepatutnya negatif 5. Sekejap kita ulang balik. Okay. 3, negatif 5, negatif 2. Cikgu-cikgu nak padam tadi boleh tekan AC Okay, cikgu-cikgu nak padam boleh tekan AC. Yang ni saya rasa saya punya soalan salah. Sepatutnya soalan dia adalah 3y kuasa 2 tolak 5y tolak 2 sama dengan 0. Okay. Cikgu okey ke sampai sini? Okay. Okay, dah sampai sini macam biasa boleh tekan sama dengan. Okay, so dia akan bagi paparan nilai X1. So X1 kita adalah 2 dan kalau tekan sama dengan lagi sekali dia akan bagi nilai X yang kedua adalah negatif 1/3. Okay, yang ini pada kalkulator dia bagi jawapan X1 sama dengan 2 dan X2 sama dengan negatif 1/3. So cikgu-cikgu pun untuk soalan ni pun kena ingatkan semula lah sebab soalan kita adalah soalan Y. Okay, soalan kita adalah Y. Okay, soalan kita adalah 3y kuasa 2 tolak 5y tolak 5y tolak 2 sama dengan 0. Okay, so kena ingatkan baliklah kat pelajar. Okay, yang ini mesti tulis sebagai y, tak boleh tulis sebagai x. Okay, so yang langkah kerja pemfaktoran ni pun cikgu-cikgu kena ajar pelajar lah macam mana nak tulis dalam bentuk pemfaktoran. Cumanya kalkulator ni dia tunjukkan jawapan yang kita nak lah, apa yang sepatutnya jawapan akhir dia. Yang ni jawapan akhir dia sepatutnya pelajar-pelajar dapat. Okay, kelebihan kalkulator kelas Swiss ni dia boleh lakarkan graf untuk kita, tapi kita kena ada handphone ataupun kalau kita pakai emulator pada laptop kita boleh terus dapatkan kita punya lakaran graf.
Okay, so daripada kita punya ini tadi, okay, cikgu-cikgu boleh tekan shift, okay, tekan OPTN. Okay, sebab atas shift atau OPTN tu ada perkataan QR. So boleh tekan OPTN tu. Okay, bagi yang pakai phone, bagi yang pakai calculator, boleh scan QR code yang kita ada pada kita punya screen calculator tu, pakai QR code scanner. Tapi kalau yang pakai emulator pada laptop, boleh terus tekan yang QR code yang keluar pop-up tadi. Patutnya cikgu-cikgu ada keluar satu QR code pop-up pada cikgu punya screen. So boleh terus tekan ni dan dia akan pergi pada website. Okay, sepatutnya cikgu-cikgu boleh keluar website yang ni lah. Website daripada Casio. Okay, website ni dia tunjukkan juga kedua-dua jawapan yang kita nak tadi dan yang specialnya dia tunjukkan juga graf yang kita nak. Okay, kalau kalkulator 570MS, graf ni tak ada. Okay, dan juga kalau cikgu-cikgu terbeli kalkulator yang tak ori, bukan daripada Casio, function QR ni pun tak ada. Okay, so kita boleh kecilkan kita punya graf tu untuk kita tengok lah. Okay, so cikgu-cikgu boleh tengok lah graf kita bentuknya graf minimum dengan nilai titik yang bersilangnya ada 2 titik bersilang. Yang ni boleh tunjuk pada pelajar lah. Okay, yang ini kiranya kalau pelajar-pelajar PDPR sekarang dekat rumah, pelajar cikgu-cikgu bolehlah bagi pelajar-pelajar install emulator ni supaya pelajar-pelajar nampak bentuk graf dia lah, ataupun kalau sebab nak beli kalkulator mahal, so kita boleh galakkan dia install emulator lah. Okay, cumanya emulator ni free sampai bulan 8 sahaja. Kalau nak teruskan kena bayar lah. Okay, okay ke sampai setakat ni? Okay. Okay. Okay, sekarang ni okay, kita patah balik kepada paparan tadi. Saya tekan AC. Okay, kalau saya tekan sama dengan, saya akan keluar yang ni. X sama dengan 5/6 dengan Y sama dengan negatif 49/12. Okay, yang ini untuk saya, Ajar Ahmed, saya rasa benda ni sangat berbaloi lah. Sebab kalau kita pernah ingat belajar mengenai penyempurnaan kuasa 2, yang ada simbol per 2 kuasa 2. Kalau cikgu ingat lah, kita ada X kuasa 2 tolak contohnya 2x tambah, kita ada per 2 kuasa 2 tolak per 2 kuasa 2. Okay, yang ini yang kita panggil sebagai penyempurnaan kuasa 2. Okay, nilai yang dia bagi pada kalkulator, nilai X dengan nilai Y yang ni. Okay, nilai yang ini yang adalah nilai pada kita punya titik kat sini. Dia dah bagi tahu siap-siap nilai titik minimum kita. So maksudnya pelajar-pelajar benda ni wajib cari, cuma kita dah tahu sebenarnya kat sini adalah 5/6 dengan negatif 49/12. Okay, kalau dulu pelajar takut sebabnya takut penyempurnaan kuasa 2 dia salah. Tapi sekarang ni dengan guna kalkulator kelas Swiss ni terus boleh tahu nilai minimum. Koordinat titik minimum bagi kita punya graf. Itu tambahan untuk kalkulator kelas Swiss ni lah. Okay, kalau tak ada masalah, kita pergi kepada faktor dan gandaan. Okay, faktor dan gandaan ni bab 1. Bab tingkatan 1. Okay, selain daripada kita guna dalam tajuk faktor dan gandaan, kita boleh guna juga untuk tajuk indeks. Okay. Simbol dia adalah simbol FACT. Okay. FACT ni duduk dekat huruf B, dekat atas bulat koma yang sepatutnya adalah darjah tu lah. Darjah, minit dan saat. Okay, atas tu ada simbol FACT.
Okay, FACT ni dia akan tukarkan nombor yang kita ada kepada bentuk yang paling mudah. Okay, so kita tengok soalan yang pertama. Okay, dia nak tentukan sama ada kita punya nombor ni adalah nombor perdana atau bukan. So kita tahu kalau nombor perdana tak boleh bahagi dengan apa-apa. Okay, so kalau nombor 54, okay, pelajar-pelajar ni kalau sebab kita belajar masa form 1, so dia kadang-kadang dia tak tahu nak bahagikan dengan berapa. Okay, so kalau kita nak semak, okay, yang ini saya patah balik. Okay, kalau kita nak semak, boleh tekan nombor 54. Okay, tekan sama dengan. Okay, boleh tekan shift dan tekan yang simbol darjah tu. Okay, so dia akan bagi dalam bentuk 2 darab 3 kuasa 3. Okay, kalau dia bagi dalam bentuk ni, maksudnya dia bukan nombor perdana. Okay, saya ada buat nota dekat sini. Jika nombor berubah, maksudnya dia bukan nombor perdana. Okay, kalau nombor tidak berubah, maksudnya dia adalah nombor perdana. Okay, kita nak tengok macam mana nombor tu tak berubah. So, kita boleh try soalan B, iaitu 103. So, kita boleh tekan 103, tekan sama dengan, okay, tekan shift dan tekan simbol FACT tu. Okay, so kalau dah tekan sekalipun dia tak, nombor ni tidak berubah. Dia kekal dengan nilai 103. So, maksudnya yang ini adalah nombor perdana lah. Okay, saya rasa yang ini dia senang sahaja. Kalau saya laju bagi tahu ya. Okay, yang ini yang pelajar paling tak suka sekali sebab nak cari faktor ni banyak sangat kerja dia. Okay, nak cari faktor bagi nilai yang dia bagi. Contoh kat sini faktor bagi 12. Okay, macam biasa kalau kita nak cari faktor, kita bolehlah guna darab macam ni kan. Tapi banyaklah kalau nombor tu besar, lagi banyaklah nombor yang kita kena cari. Okay, tapi sebab ni nombor 12, senang je lah kita nak cari. Okay, tapi untuk pelajar tingkatan 1, dia rasa tak mudah lah untuk dia cari walaupun nombor tu mudah. Okay, so kita sama juga fungsi dia macam tadi. Cikgu-cikgu boleh tekan 12. Okay, tekan sama dengan. Lepas tu tekan shift, tekan FACT. Okay, kita akan dapat nilai kita adalah 2 kuasa 2 darab 3. So 2 kuasa 2 darab 3. Okay, kita boleh pecahkan jadi. Okay, 2 kuasa 2 ni adalah nilai dia adalah 4. Okay, tapi dia asalnya daripada nilai 2. Okay, dan kita ada juga nombor 3. Okay, so kita dah ada dapat 3. Okay, selain daripada tu kita boleh ambil terus nombor ni. Okay, nombor dia adalah 12. Okay, 1 wajib ditulis. Okay, dan satu lagi 2 darabkan dengan 3. So kita dapat 6. So maksudnya kalkulator ni dia memudahkan kita, tu je nombor-nombor yang kita perlu darab. Okay, so kita bolehlah minta pelajar senaraikan keseluruhan faktor bagi 12. Okay, so yang ini kalau dia minta faktor. Okay, ada yang contoh kalau daripada soalan ni pun dia minta faktor sepunya terbesar ataupun gandaan sepunya terkecil. Okay, gandaan sepunya terkecil dengan faktor sepunya terbesar pun kita boleh cari dengan menggunakan FACT ni. Okay, langkah-langkah dia saya ada tunjuk dekat bahagian bawah. Okay, yang ini contoh dia minta JSTK. Okay, JSTK bagi 6, 12 dan 14. Okay, kaedah yang sama. Okay, cuma saya tak masukkan ni sebab dia ulang balik kaedah yang atas. Okay, sama juga tekan 6, tekan sama dengan, tekan shift, tekan FACT. Okay, saya dah senaraikan dekat sini, kita dapat 2 darab 3. Okay, yang kedua tadi kita ada 12. 12 tadi adalah 2 kuasa 2 darab 3. Okay, 12 tadi adalah 2 kuasa 2 darab 3. Okay, so kita kena pecahkan. Yang ini dia tak boleh tulis 2 kuasa 2. Tapi cikgu kena minta pelajar pecahkan 2 darab 2 darab 3. So saya dah tulis dekat yang bahagian bawah ni. Okay, dan satu lagi adalah nombor 14.
Okay, sama juga. Okay, kita boleh tekan 14. Tekan sama dengan, tekan shift, tekan FACT. So kita dapat 2 darab 7. Okay, saya ada senaraikan juga dekat bawah ni, 2 darab 7. Okay, kenapa saya pecahkan dalam bentuk macam ni? Okay, sebab saya nak 2 tu ditulis sekali. Macam ni, ditulis sekali. Okay, sama juga dengan 3 ditulis sekali. So bila nak tulis GSTK, kita darablah 2, darab 2, darab 3, darab 7. Okay ke cikgu semua? Ke saya laju sangat? Tergamam sebenarnya. Banyak Farah. sangat function. Okay. Kalau ada masalah bagi tahu saya terus, saya boleh cuba selesaikan lah. Banyak sangat. Rasa macam zero sampai tak tahu apa. Sekejap sekejap, okay. Sekejap. Saya ni. Kak Jamia punya suara jauh sangat ke belakang. Ya ke? Dengar? Dengar. Ada tanya kan macam cara GST tu kita buat bahagian berulang tu kan? Pembagian berulang. Kita tak payah buat itu saja. Kalau guna kalkulator ni. Kalau guna kalkulator ni, pembagian berulang tu kita tak payah buat lah. Kita boleh guna kaedah yang macam ni. Mana boleh lah kalau tak ada jalan kerja yang tu. Saya rasa ada JSTK yang kita belajar yang kita tengok nombor mana yang sama tu. Tapi yang tu nanti kena semak balik lah Kak Jamia. Takut saya pun tersilap. Farah. Ya. Habis kalaulah budak tu, anak murid kita guna kaedah ini, maksudnya dia kena buat jadual macam ni lah. Kira jadual KSU ajar hari tu dia guna jadual ni lah. Sebab dia kata lagi senang nak tengok. Oh, okey. Ais lotong. Ingatkan ada nak tanya. Okey ke? Ada soalan nak tanya? Okey dah. Tak ada apa nak tanya. Dia memudahkan pelajar lah. Cuma kalau pelajar form 1 dia okey sebabnya kita baru nak mulakan dia kan. Dia ada kalkulator. Cuma pelajar form 2 ni kalkulator pun tak ada form 2. Saya rasa form 1 lagi baik lah tahun ni sebab dia banyak yang ada kalkulator. Okay. Kalau ada masalah lagi ke? Kalau tak ada masalah kita kepada tajuk nisbah. Tajuk nisbah ni tak ada apa pun. Sebenarnya kita boleh gunakan kaedah yang pertama tadi. Yang kaedah shift calculate tadi. Cumanya sebab calculator ni ada function untuk nisbah. So saya ajar jugalah. Okay. So untuk function nisbah. Okay. Boleh cikgu boleh pergi dekat menu. Okay, cikgu akan nampak nilai dekat nisbah pada bahagian ratio. Okay, boleh pergi dekat bawah. Okay, akan ada simbol yang ni. Yang bulat, titik 2, petak, titik 2, petak. Okay, dekat huruf C ni. Okay, yang ini adalah untuk ratio. Okay, so boleh tekan sama dengan. So dia akan keluar bentuk macam ni. Okey, yang ini adalah bentuk soalan. Cikgu kena tengoklah X tu duduk pada sebelah kiri ataupun X tu duduk pada sebelah kanan. Yang ini bergantung kepada soalan. Okey, so kalau kita tengok soalan yang pertama. Okey, X kita duduk pada sebelah kiri. Sebelah kiri ni sama macam yang persamaan nombor 1 yang dia tunjuk A kepada B sama dengan X kepada D. Okey, so kita akan pilih nombor 1. Okay, yang shortnya dia tunjuk terus sama macam calculator, macam kita punya soalan. So nilai yang pertama ni, cikgu masukkan nilai dia sebagai 8. Okay, 1 yang pertama gantikan dia sebagai 8. So boleh gantikan nilai kat sini lah. So tekan 8, tekan sama dengan.
Okay, dia pergi kepada yang sebelah ni. So apa nilai yang sebelah ni? Cikgu-cikgu boleh tengok yang nilai sebelah 8 ni lah. So nilai sebelah 8 adalah 5. So tekan 5, tekan sama dengan. Okay, yang X ni kita tak boleh nak usik. Dia terus pergi dekat bahagian yang hujung sekali. So yang hujung sekali ni kalau kita tengok soalan, nilai dia adalah 40. Okay, boleh masukkan nilai 40, tekan sama dengan. Okay, sampai setakat ni okey ke? Okey. Okey. Okay, boleh terus tekan sama dengan untuk dapatkan jawapan. Okay, so terus kita dapat jawapan dia X sama dengan 64. Okay, tapi cikgu kena bagi tahu pelajar lah yang ini untuk semak jawapan je, bukan boleh terus tulis jawapan macam ni. So pelajar-pelajar still kena pindahkan 40 ke sebelah jugalah. Kalau tak nanti markah jalan kerja saya rasa tak dapat kot. Okay, so ini jawapan akhir dia lah, X sama dengan 64. Okay, kita nak tengok yang function kedua tadi. Okay, tadi kita tengok function yang pertama, X dia dekat sebelah kiri. Okay, kita nak tengok function kedua. Okay, kalau cikgu tekan AC, dia akan patah balik ke sini. Dia tak patah balik kepada yang asal. Okay, cikgu boleh tekan menu balik. Kita tekan balik bahagian C tadi, bahagian ratio tadi. Tekan sama dengan. Okay, kali ni kita nak pilih option kedua, iaitu A nisbah B sama dengan C nisbah X. Okay, kita punya X sekarang duduk pada sebelah kanan. So kita akan ambil option kedua lah. Okay, so nilai yang pertama adalah 1/2 pada kita punya soalan. Okay, so kita masukkan 1/2 pada nilai yang pertama. So 1/2. Kita tekan sama dengan. Okay, nilai yang kedua kat sini adalah 3. So cikgu boleh masukkan 3, tekan sama dengan. Okay, dan nilai yang seterusnya adalah 48. So boleh masukkan 48, tekan sama dengan. Okay, kalau cikgu tekan sama dengan lagi sekali, kita akan dapatlah jawapan akhir dia. Yang ni saya terlupa nak tukar. Boleh potonglah kat sini, nilai dia 288. Banyak sangat copy paste, lupa nak tukar. Okay, ada masalah ke? Saya rasa untuk tajuk nisbah ni dia sebenarnya tak ada apa sangat pun. Tak ada soalan. Okay, saya nak masuk kepada tajuk yang seterusnya, iaitu asas nombor. Tajuk ni saya tak mahir sangat. Kalau saya salah bagi tahu ya. Okay. Sekarang ni kita reset dulu calculator. Tekan shift, tekan 9, tekan 3, tekan sama dengan. Okay. Sekarang ni kita nak tengok asas nombor. Asas nombor yang kita belajar, saya tak pasti belajar masa form berapa, tapi asas nombor kita ada asas 2, asas 5, asas 8 dan asas 10. Okay, tapi untuk kalkulator ni dia hanya bagi kita asas 2, asas 8 dan asas 10 sahaja. Okay, fungsi pada kalkulator ni kita boleh dapat dekat warna biru ni. Dia ada tulis DEC, HEX, BIN dengan OCT. Okay, yang kita pakai adalah DEC decimal iaitu asas 10, BIN binary iaitu asas 2 dan OCT octal iaitu asas 8. Okay, yang HEX ni asas 16 kot kalau tak silap. Okay, cikgu boleh pergi dekat menu. Okay, kita boleh dapat dekat sini 2, 8, 10, 16. Okay, nombor 3 So kita gerakkan ke kanan atau boleh terus tekan nombor 3 pun boleh. Tak ada masalah. Okay, ulang Kalau kita nak terus tekan nombor 3 pun okey Tekan menu, terus tekan nombor 3. Dia still akan keluar juga. Okay, bila kita tekan, dia akan bagi terus kepada asas 10 desimal Okay, tapi kita kena tengok soalan lah. Soalan kita nak asas berapa.
Okay, so kalau tengok soalan yang pertama, okay, dia bagi 1001 asas 2, 1001 asas 2. Okay, dia nak minta tukarkan kepada asas 10. So pastikan kita punya asas yang ni kita tukar kepada BIN. So tekan yang ni lah. So kita ada BIN dekat sini, binary. Okay, so sekarang ni kita nak tukarkan 1001. So cikgu bolehlah tekan 1001. Cikgu tekan sama dengan. Okay, yang ini adalah asas yang dia bagi. Cikgu boleh tengok dekat hujung kita mula daripada hujung ni, 1001. Yang lain tu abaikan. Okay, dia nak tukarkan kepada asas 10. So cikgu boleh terus tekan dekat DEC ni, yang X kuasa 2 ni. Tekan DEC. Okay, dia terus tukarkan daripada 1001 kepada nilai 9. Okay, so betul lah cikgu jawapan dia 9. Saya tak mahir sangat tajuk ni. Nak kena tanya yang lebih mahir lah, betul ke 1001 asas 2 ni jadi 9? Betul. 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 Okay, ada soalan ke nak tanya? Saya laju sangat ke? Bagi tahu. Okey. Okay, kalkulator yang lama ada juga. Cuma saya pun dah tak ingat function dia macam mana. Cuma dia huruf kecil lah pada hujung kita punya kalkulator tu. Sama je Farah. Kalau saya- kalkulator lama dia warna hijau. Saya pun lama tak guna, saya tak ingat kat mana. Sama, tempat kedudukan yang sama. Okay. Saya rasa kaedah guna pun sama, cumanya saya ajar macam mana, dekat mana kedudukan je lah. Takut ada yang tak biasa tengok. Okay, soalan yang kedua, kita ada 205 asas 8 nak tukar kepada asas 2. Saya rasa kalau asas 8 ni dia kena tukar kepada asas 10 lah. Asas 10 baru tukar asas 2, betul ke? Tak ingat. Tak. Ke dia ada jalan kerja lain kot sekarang? Tak, dia pergi dekat org tu, tekan butang org tu nanti dia akan tukar jadi base 8. Okay. LN tu, butang LN tu. Bukan. Maksud saya kaedah pengiraan biasa. Tak, kalau kaedah pengiraan biasa, dia kalau asas 8 kepada asas 2 dia boleh direct. Dia boleh terus. Okay. So kita nak suruh pelajar semak jawapan lah. Takut dia salah letak nombor. Okay, boleh pergi dekat butang yang OCT tadi sebab kita gunakan asas 8 dekat sini. Kita gunakan asas 8 dekat sini. So kita pergi dekat butang OCT. Okay, so kita tekan nilai 205. Okay, cikgu tekan sama dengan. Okay, so yang ini kita punya ni asas 8 ni sebab atas dia OCT. Okay, nak tukar kepada asas 2, cikgu boleh pergi dekat BIN. So terus tekan yang function log tu. Okay, dia akan bagi pada jawapan yang kita nak lah. Okay, so jawapan cikgu adalah 10000101. Saya tak ingat saya tukar ke tak kat sini jawapan. Okay. So ni jawapan akhir dia lah 1000101. Okay ke cikgu? Dia cikgu mendengar atas biasanya dah mahir dah tajuk ni. Cikgu mendengar rendah je first time nak guna. Betul Farah. Sebab saya pun macam tengah-nganga tak tahu nak guna. Betul. Yang atas sekarang tajuk ni tak boleh guna kalkulator Farah. Oh tak boleh guna dah. Dia kena tunjuk dia punya jalan kerja. Mungkin nak semak jawapan boleh lah. Semak jawapan pun tapi sebabnya asasnya bukan sekadar 2, 5, 8, 10. Dia dah banyak asasnya daripada asas 2 sampai asas 10. Saya tak mampu nak bantu kan tu kaedah. Tak ingat langsung lah. Tapi tak apa sebab biasanya asas nombor ni kertas satu objektif.
Okay, yang ini tajuk yang paling favourite pelajar lah kot, sebab kita pun favourite sebab senang nak bagi budak markah. Semuanya nak bagi betul tak semua nilai yang dimasukkan tu betul ataupun tidak lah. Kadang-kadang ni salah berganti nilai lah. Okay, untuk tajuk ni adalah tajuk graf fungsi. Form tu ada belajar kot, saya rasa start. Form 4 tak ada barang. Form 4 untuk ini dia ada ketaksamaan je. Okay, Graf ketaksamaan. fungsi ni saya tak pasti dia ajar di mana, di tingkatan 2 kot. Saya rasa 2 kot, tak ingat lah. Tingkatan 2. Sebab saya belum ajar, tak ingat. Belum masuk lagi juga. Kita Okay. tanya 2 lah. Sama jugalah. Saya reset ni kalkulator saya. Okay. Untuk tajuk graf fungsi ni, kita boleh minta gunakan kalkulator untuk terus gantikan nilai pada kita punya jadual. Supaya pelajar-pelajar tak salah key in jadual lah. Tak salah key in nilai. Okay, so apa kita punya langkah pertama adalah kita nak masukkan jadual. So jadual dalam bahasa Inggeris table. So kita pergi dekat menu table. Okay, so tekan menu. Okay, tekan dekat bahagian table. Okay, table ni adalah nombor 9. Okay, cikgu boleh tekan sama dengan. Okay, dia akan tanya fungsi bagi fx. Okay, fungsi bagi fx adalah fungsi yang pertama ni lah. Boleh masukkan fungsi dia adalah 2x tambah 3. So kita masukkan 2x tambah 3. Okay, lepas tu boleh tekan sama dengan. Okay, dia tanya fungsi yang kedua gx. Okay, kita tak ada fungsi yang kedua. So apa kita nak buat, tekanlah lagi sekali sebab kita nak abaikan sahaja. Okay. So yang ni kita dah masuk kepada table range. Okay, apa maksud table range ni? Okay, julat dari kita punya paksi. Sekejap, Cikgu Farah. Ya. Tadi yang kata kita masukkan saja tu saya tak faham. Ulang balik semula. Okay, daripada awal kan. Selepas kita masukkan fx tadi, kita ada gx, lepas tu kita buat apa? Tekan sama dengan je, abaikan. Oh, tekan sama dengan. Lepas tu ni sampai sini kan. Okay. Cikgu Rosli tekan sama dengan saja. Oh, tekan sama dengan saja. Okay. Dia akan terus masuk ke table range. Okay. Okay, start ni adalah nilai yang paling kecil. So nilai paling kecil kita adalah negatif 2. Kita tengok julat kan, julat kita negatif 2 sampai 2. So kita masukkan start tu dengan nilai negatif 2. So cikgu boleh tekan negatif 2, tekan sama dengan. Okay, n ni pula adalah nilai yang paling besar kita. So pada julat x kita nilai paling besar adalah 2. So boleh tekan 2, tekan sama dengan. Okay, step ni apa? Step ni adalah jarak nombor ke nombor. So contoh kalau macam ni negatif 2 pergi negatif 1. So maksudnya jarak kita adalah 1. So kalau kita tengok kat sini jarak kita semua 1 lah. So kita punya step ni tidak berubah. So biar je 1 tekan sama dengan. Okay, so kalau tengok dekat sini kita dah ada jadual yang lengkap. Okay, so kita nampak kan kat sini negatif 2 pasangan dia dengan negatif 1. So bolehlah terus tulis kat sini negatif 1. Lepas tu kat sini 1, 3, 5. Okay, nak dapatkan nilai terakhir cikgu gerakkan anak panah. Okay, so nilai yang terakhir adalah 7. Okay, so yang ini patutnya bila plot masukkan jadual pun ada markah kan. So pelajar dapat markah penuh kat sini lah. Okay ke sampai sini? Okay Farah. Okay, so sekarang ni apa yang kita nak buat adalah kita nak lakar graf. Okay, kaedah lakar graf adalah sama macam kaedah fungsi kuadratik lakar graf tadi. Kita akan tekan shift, kita akan tekan QR code kita. So cikgu boleh tekan dekat shift. Okay, terus pergi dekat bahagian QR. Okay, sama juga macam tadi, dia akan keluar paparan QR code. So bagi yang pakai kalkulator, boleh scan QR code tu untuk tengok kita punya lakaran graf.
Okay, dan bagi yang pakai emulator laptop, boleh terus tekan kita punya pop-up QR code tadi. Dia akan pergi pada paparan graf yang kita nak. Okay, so yang ini paparan graf yang kita nak lah. Yang ni cikgu boleh kecilkan cikgu punya graf Okay, so inilah paparan graf kita. Cumanya tak adalah seperfect mana. Cuma kita tahulah graf kita bentuk macam mana. Okay ke? Okay, dekat bawah. Okay, kalau tak nak scan pun dekat bawah ni saya ada tunjukkan paparan untuk graf. Okay, so yang ini adalah paparan graf yang tadilah. Okay, kalau tak ada masalah, kita nak tengok kepada tajuk yang paling panjang iaitu tajuk sukatan serakan. Mean, sisian piawai, variance, yang ni ada dulu ada kat AdMed tapi sekarang dah tak ada. So saya lega lah sebab dah tak ada data-data ni semua nak kena masuk. Okay, so kita masuk kepada tajuk sukatan serakan. Okay, saya akan ajar yang basic dulu. Yang basic adalah bagi data tak terkumpul. Allah, hilang kalkulator saya. Okay, yang basic adalah bagi data tak terkumpul. So dia akan melibatkan satu data-data macam ni lah, tak ada kita punya X Sekejap saya cari ni. Okay. Okay, so sekarang ni kita akan, sebabkan kita punya tajuk adalah statistik, so cikgu boleh pergi dekat menu. Okay, pergi dekat bahagian statistik. So kita punya bahagian statistik adalah dekat bawah-bawah sikit. Okay, yang ini yang ada gambar kita panggil graf histogram. Okay, so cikgu boleh klik dekat nombor 6 terus ataupun tekan sama dengan. Okay, bila melibatkan data ni, cikgu boleh ambil satu variable, one variable. Okay, untuk yang bawah-bawah ni biasanya kita guna untuk Maths. Untuk Maths rasanya tak ada guna. Okay, cikgu boleh ambil one variable, tekan 1. Okay, sekejap saya patutnya cikgu punya tak ada frekuensi. Saya matikan saya punya frekuensi dulu. Okay, sepatutnya paparan cikgu punya macam ni. Okay, betul ke? Betul-betul. Okay, so sekarang ni kita akan masukkan kita punya data. So data kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So maksudnya kita akan ganti masuk nilai yang 1 sampai ke 7 dengan nilai 8 sampai 22 ni. So cikgu bolehlah tekan 8, tekan sama dengan. Dia akan simpan dekat data yang pertama. Okay, masukkan data yang kedua, tekan 25, sama dengan. Okay, sampai nilai yang terakhir iaitu 22. Cikgu boleh masukkan lah. Okey ke semua? Okey. Okey. Jangan Farah, silap nak undur salah-salah masuk. Nak delete balik macam mana nak delete? Akan tekan ke atas, akan tekan delete. Oh, tekan delete. Mau pun. Ni anak panah, tekan anak panah dulu sampai ke nombor yang akak salah tu. Lepas akak tekan delete. Anak panah atas, tak gerak Farah. Tak gerak. Tak pun akak tekan isi. Tekan semula balik lah. Tekan semula balik.
Okey, teruskan. Saya pun masukkan balik nilai saya. Tadi kan sebenarnya variable satu Satu variable. kali sebenarnya. Satu variable. Okay, 8. Okay. Okay, sekarang ni kita nak cari kita punya data yang kita dah masukkan tadi. Kita nak tahu kita punya mean, variance dengan kita punya CCM PY. So cikgu boleh tekan OPTN. OPTN ni option. Tekan option. Okay, tadi kita ambil one variable. So kali ni kita nak buat pengiraan untuk one variable. So kita ambil one variable calculation. So kita ambil nombor 3. Okay, so pada nombor 3 ni dia dah paparkan semua sekali nilai. Okay, beza dengan kalkulator yang 570MS, kita kalau salah masuk tu kita tak boleh nak semak. Jadi kita kena ulang balik buat. Cuma kalkulator ni dia buat dalam bentuk jadual, so mudah sikit lah untuk pelajar-pelajar tengok. Tu sahajalah. Tapi data-data ni untuk kalkulator 570MS pun dia bagi juga. Okay, pada kita punya paparan, kita akan nampak mean. Mean adalah nilai yang pertama. Kalau pelajar-pelajar nak tunjukkan jalan kerja pun dia boleh semak daripada nilai ni. So kita ada summation X, nilai keseluruhan kita punya data dengan nilai yang kuasa 2 data kita. Okay, yang ada kuasa 2 ni adalah kita punya variance. Yang bawah dia adalah kita punya CCM PY. Okay, yang bawah-bawah tu tak ada apa lah. Okay, kalau cikgu pergi dekat bawah, okay, anak panah bawah, okay, dia akan bagi kita nilai Q1, median dengan Q3. So kalau kira dia minta cari mana titik tengah kita, so adalah kat sini, bukan titik tengah, apa kita panggil? Betul lah titik tengah. Okay, dengan nilai jumlah antara kuartil, boleh carilah. Okay, ada soalan ke? Okay. Yang ini untuk data yang mudah lah. So kalau data yang mudah ni pelajar boleh tambah, tak banyak kesilapan. Okay, sekarang saya akan tunjukkan kalau dia melibatkan data terkumpul. So kalau data terkumpul ni saya tunjuk terus yang ada julat macam ni. So kalau yang melibatkan julat, so langkah pertama cikgu kena minta cari nilai X dulu. 1 tambah 10 bagi 2. So yang X ni kena cari sendiri, tak boleh cari guna kalkulator. Okay, kita ada 2 option. Satu option tadi kita guna kaedah yang saya tunjukkan yang pertama tadi. Okay, satu lagi option yang saya akan ajar ni. Okay, kita akan gunakan function macam Excel. Okay, Excel kita tahu kita ada function untuk mengira bentuk nilai-nilai macam ni kan. So contoh kita namakan F ni adalah A. Okay, contoh kita namakan dekat sini adalah A. Ya Allah. Saya punya OneNote pun tak mau bekerjasama dengan saya. Marah ke Farah? Dia marah kat saya. Dia tak mau tulis sekejap cikgu, saya padam sekejap. Okay, so contoh dekat sini kalau spreadsheet kita boleh labelkan sebagai A, dekat sini sebagai B. So kita nak gunakan function macam Excel tu pada kita punya calculator kelas Swiss ni. Okay, so langkah pertama adalah kita akan pilih bahagian spreadsheet. So bahagian spreadsheet ni duduknya pada pada menu. Okay, dia dekat bahagian nombor 8. Okay, so cikgu pergi dekat bahagian nombor 8.
Yang ini ada perkataan spreadsheet. Yang ni function dia memang sama macam Excel. Okay, tujuan dia adalah untuk mengisi jadual kita. Sebab bila maths ni kita nak kena isi jadual ni. Kadang-kadang jadual ni dah buat salah kira pula. Tu masalah kita lah kan. Okay, so yang ni untuk mengurangkan kita punya kesalahan mengira tu lah. Okay, cuma data tu kita kena masuk dululah. Okay, so kita pilih nombor 8. Okay, dia akan keluar sebiji macam Excel macam ni. Okay, contoh ni dia bagi kat sini A, B, C, D. So A ni kita nak gantikan dia dengan nilai F. So cikgu boleh masukkan nilai F ke dalam baris A ni. Okay, so kita masukkanlah nilai yang pertama. Okay, nilai dia adalah 5. So tekan 5, tekan sama dengan. So dia akan isi pada kotak yang kita highlight yang tu lah. Okay, so isilah nilai sampai nilai yang terakhir. So 5, 8. So kita ada 20, 10. Okay, dengan last sekali kita ada 7. Okay, okey ke cikgu isikan nilai A ni? Okey. Okay, so sekarang kita nak masukkan nilai kita punya nilai X, nilai titik tengah kita. Yang ni saya ingatkan balik lah, nilai titik tengah ni nak tak nak kita kena kira sendiri dulu. Baru kita isi dalam jadual, baru kita masukkan dalam spreadsheet kita. Kalau tak nanti susah sikit lah. Okay, so kita gantikan nilai B dengan nilai X. So kita ada 5.5, masukkan sampai yang terakhir. Okay, kenapa kita tak boleh nak terus guna yang statistik tadi? Sebab kita nak cari dulu nilai pada jadual. Kita nak tunjukkan pada pemeriksa kita sebenarnya buat jalan kerja. Walaupun kita guna kalkulator. Okay. So sekarang ni cikgu boleh pergi dekat bahagian C . Kita nak isi nilai C. Okay, nilai C kita dekat sini adalah nilai bagi fx. Okay, so apakah nilai bagi fx? Berdasarkan kita punya nilai yang tadi. Okay, f kita adalah nilai A. X kita adalah nilai B. So kita akan buat formula A darab B. Okay, kalau cikgu tengok dekat saya punya nota tu, boleh tengok nombor langkah kelima muka surat 15. Okay, cikgu boleh tekan shift, bukan tekan shift, tekan OPTN. Cikgu boleh tekan OPTN. Okay, ambil dekat bahagian fill formula. Kita nak masukkan formula. So ambil bahagian fill formula, tekan 1. Okay, form ni adalah singkatan bagi formula. Okay, so apa formula kita? Formula kita yang ni, A darab B. So kita masukkan A darab B, nak tekan A macam mana? Boleh tekan alpha, tekan A. Okay, darab macam biasa. Okay, sama juga B. B tekan alpha, tekan B. Sorry, saya tertinggal. Patutnya A1 darab B1. Sorry cikgu, tekan A1 darab B1. Saya takut nanti dia tak dapat pula nilai dia. Okay, untuk range ni adalah kita punya spreadsheet tu daripada baris mana ke baris mana. So tadi kita ada dekat sini adalah C. Okay, yang pertama ni kita panggil C1 lah. Okay, sampai bawah ni dia adalah C5. So julat kita adalah daripada C1 kepada C5. So tekan sama dengan yang ni. Okay, kita nak betulkan kita punya range. Kita tekan alpha C 1. Okay, kita nak tekan titik bertindih. So tekan dekat bahagian integration tu. Atas dia ada warna merah titik bertindih. Okay, tekan C5. Okay, sampai sini okey ke cikgu? Farah, ulang balik. Bahagian ni ke yang atas sekali ke? Yang range tu. Okay. Range tu. Okay, kalau tengok jadual.
Okay, range kita ni adalah kalau macam spreadsheet, kita tahu yang sini A, B, kat sini C kan. Okay, range kita yang ini adalah baris pertama, ni kedua, 3, 4, 5. Okay, so kita punya range adalah C1 sampai C5. So kita nak masukkan C1 sampai C5 ni, macam mana cara untuk kita masukkan? Okay, cikgu tekan alpha, tekan C. Okay, C ni duduk pada X kuasa negatif 1. Okay, so dia keluarlah C. Okay, kita akan start dengan C1. So 1 tu macam biasa tekan nombor 1. Okay, kita punya range adalah kena letak titik 2 bertindih. So tekan alpha, tekan yang bahagian integration ni. Dia ada ke atas, dia ada titik 2 bertindih warna merah juga. Okay, lepas tu kita masukkan C5. So cikgu masukkan alpha, C duduk kat tempat tadi, X kuasa negatif 1 tadi. Okay, lepas tu tekan nombor 5. Okay ke sampai setakat ni? Okay. Okay, kalau cikgu dah okay, boleh tekan sama dengan. Okay, sepatutnya dia dah isi pada ruangan yang C tadi, yang kita nak. Okay, so kalau tengok dekat sini adalah 27.5, 124, 510, 355. Okay, saya isikan pada kita punya data ni. So kita ada yang pertama 27.5, 124, 510, 355 dan satu lagi adalah 318.5. Okay, sekarang ni kita nak isi kotak yang D pula. Saya gerakkan nak panah ke D Okay, kita nak isi kotak yang D. Okay, kotak yang D kita adalah Fx kuasa 2. So kalau rujuk balik pada kita punya formula, kita boleh buat satu formula baru, iaitu formula kita adalah A darab B kuasa 2. Okay, sebab yang kita nak kuasa 2 adalah X So kita buat A darab B kuasa 2. Okay, so sama kaedah dia macam tadi. Okay, cikgu pergi dekat OPTN, option. Okay, ambil bahagian fill formula lagi sekali. Okay, kali ni kita nak formula yang last kali, yang Fx kuasa 2 tu. So kita boleh masukkan alpha A 1 darab alpha B 1 kuasa 2. Okay, so bentuk dia macam ni lah. Kita ada A1 darab B1 kuasa 2. Okay, yang ini baru formula. Kita kena masukkan range kita juga. Okay, range tadi, kalau sebelah kiri tadi range kita adalah C1 sampai C5. Kali ni, yang ini adalah D. So range kita adalah D1 sampai D5. Okay, so kita boleh masukkan, okay, tekan sama dengan, okay, gantikan range kita dengan nilai alpha D1 sampai D5. Okay ke? Sebab yang ini kaedah dia sama macam tadi. Kalau tak okay, cikgu bagi tahu Okay, kalau tak ada masalah, okay, saya tuliskan dahulu dia punya nilai dia dekat sini. Okay, cikgu kalau ada masalah boleh bagi tahu saya terus. Kalau saya laju sangat ke apa ke. Okay. Calculator ni, satu kekurangan dia adalah dia boleh simpan 5 nombor sahaja. So kalau tengok dekat yang hujung ni,
nombor paling banyak dia adalah 5. So contoh kalau macam ni 14491. Okay, kadang-kadang kalkulator kita ni sebenarnya ada perpuluhan lagi tapi dia tak boleh nak tunjuk sebab dia dah tak muat ruang. Okay, so apa yang kita akan buat sekarang, okay, yang ini saya tak tulis dalam nota, cikgu boleh take note sikit lah. Okay, kita akan simpan nombor yang kita ada dekat sini supaya kita boleh semak balik betul tak nombor dia ni sampai setakat ni. Okay, ataupun dia ada nombor lain. Okay, so kita nak simpankan nombor ni ke dalam huruf yang kita ada dekat sini lah. Kita ada banyak huruf kat sini, A, B, C, D, E, F, X, Y, M ni. Okay, so kita akan simpan huruf, nombor yang pertama dalam A. So cikgu tekan dekat store, tekan A. Okay, boleh ke? Okay, saya ulang balik Okay, nombor yang pertama ni kita nak simpan. So cikgu boleh tekan dekat store, pergi dekat A. A tu duduk atas yang simbol negatif tu Okay, so dia akan bagi tahu stored to A. So maksudnya dia dah simpan dekat A lah. Okay, nombor yang ketiga pun ada 5 nombor sahaja. So kita nak tengok betul tak nombor ni 5 nombor sahaja. So cikgu halakan anak panah ke arah nombor baris D3 tu. So kita nak simpan dekat B pula. So cikgu tekan store. Okay, tekan B. Okay, buat untuk yang D4 dengan D5 juga So kita ada D4, kita tekan simpan dekat C. Dan yang terakhir 14491 kita simpan dekat D. Okay, sampai setakat ni cikgu okey? Okey. Okay, so sekarang ni kita dah habis sampai setakat, bukan habis, belum lagi. Okay, sekarang ni kita nak tahu jumlah. So biasanya kalau kita buat bahagian statistik ni kita nak tahu jumlah ni berapa. Okay, jumlah ni berapa dengan jumlah yang kat ujung ni berapa. Betul Okay, so sama juga macam tadi kita akan masukkan dekat dalam spreadsheet kita. Okay, kita pergi dekat bahagian yang kita nak tadi. Okay, contoh kita nak kira yang bahagian frekuensi dulu. Okay, so cikgu pergi dekat option. Okay, turun bawah sampai jumpa perkataan sum. Anak panah ke bawah sampai cikgu jumpa perkataan sum. Okay. So sekarang ni saya dah jumpa saya punya sum. So sum saya ni dekat nombor 4. So cikgu boleh tekan nombor 4. Okay, nak sum berapa? So kita nak sum nilai A. Okay, so kita boleh tekan A1 sampai A5. Sebab tadi kita buat daripada yang pertama yang ni A1, yang bawah sekali ni adalah A5. So kita nak tahu nilai dia. So lepas tu tekan sama dengan. Okay, so dia akan isi dekat bawah ni nilai yang cikgu nak lah. So nilai frekuensi ni semua sekali ada 50. So yang ini nilai dia 50. Okay, so sekarang kita nak tahu juga kita punya sum untuk fx ni. So kita buat kaedah yang sama. Okay, cikgu pergi halakan cikgu punya anak panah tu sampai ke tempat yang cikgu nak. So, kalau contoh cikgu letak anak panah kat sini kan, so nanti dia akan letak jawapan cikgu kat sini. Dia tak akan letak dekat bawah ni lah. So kita tak nak tempat lain yang dia letak. So kita pergi dekat bawah nilai baris C tu. Okay, so sama juga macam tadi. Cikgu tekan option. Okay, tekan anak panah bawah sampai jumpa perkataan sum. Okay, so kat sini saya dah jumpa sum saya. So saya tekan 4. Okay, sama jugalah, cuma bezanya kali ni kita punya spreadsheet tu adalah bagi C punya nilai. So kita ambil nilai C. So kita akan letak alpha C 1 sampai C5.
Okay, lepas tu cikgu jangan lupa tekan sama dengan untuk dapatkan jawapan. Okay, so kita dapat nilai yang kedua adalah 1335. Okay, kita nak isi yang lagi sekali. Yang last sekali, yang fx kuasa 2 punya. Okay, yang ni pun sama jugalah. Sampai jumpa perkataan sum. Okay, kali ni masukkan D1 sampai D5. Okay, so nilai dia 42172. Okay ke cikgu sampai sini? Okey. Boleh lah. Boleh lah Okay. Sekarang ni, sampai setakat ni, cikgu-cikgu boleh kira kita punya, apa nama? Kita punya min dengan sisian piawai dengan menggunakan formula lah. So contoh macam formula min, kita ada fx bahagi f. Okay. Yang ni boleh guna formula. Kekurangan spreadsheet adalah dia tak tunjukkan jawapan min dengan sisian piawai. So cikgu-cikgu kalau nak cari jawapan min dengan sisian piawai, kita akan gunakan kaedah yang tadilah, kaedah statistik. Okay, saya akan tunjukkan juga kaedah statistik tu. Sebab kali ni kaedah statistik tu kita kena pakai frekuensi sebab kita ada F Okay, kaedah ni yang pertama ni. Okay, nanti kalau cikgu tak dapat boleh PM saya pun tak apa kalau banyak sangat nak kena faham hari ni. Okay, kita akan tengok kaedah kedua. Okay, kaedah kedua ni adalah kaedah statistik. Okay, kaedah spreadsheet tadi, kelebihan dia adalah kita boleh isi jadual. Tapi dia tak boleh nak kirakan kita punya min dan sisian piawai. Okay, nak kira min dengan sisian piawai, kita kena gunakan kaedah statistik. So, saya nak clearkan saya punya data dulu. Okay, pergi dekat statistik tadi. So, statistik tadi dekat menu. Yang ada gambar histogram tadi, cikgu boleh pergi dekat bahagian statistik. Tekan sama dengan. Okay, kaedah yang sama macam data tak terkumpul. Okay, masih lagi one variable. Okay, tekan 1. Okay, kalau tengok dekat sini, kita punya X, kita tak ada F. Okay, kalau macam mana kita nak hidupkan kita punya frekuensi, okay, cikgu boleh pergi dekat shift. Okay, pergi dekat shift. Okay, pergi dekat menu. Okay, cikgu turun ke bawah sampai jumpa perkataan statistik. Okay, yang ini kita ada nampak statistik so kita tekan nombor 3. Okay, kat sini dia akan tanya frekuensi on atau off. Okay, kalau yang ada tadi kita tak ada frekuensi, maksudnya kita punya data sekarang frekuensi kita adalah off. So kita nak onkan frekuensi, kita tekan 1. Cikgu tekan 1, so dia akan keluarlah X dengan sebelah dia ada frekuensi. Okay, so X kali ni dah jadi kita punya titik tengah lah. Frekuensi ni kita punya kekerapan lah. Okay, menggunakan data yang sama macam tadi. Okay, saya scroll ke atas. Okay, kita gunakan data yang ni data A dengan B tadi. Okay, kita nak masukkan ke dalam kita punya statistik. Okay, kaedah yang sama macam tadi. So, cikgu boleh tekan nombor, masukkan nilai X. Okay, so nilai X kat sini. Nilai X yang kat sini kita ada 5.5, 15.5, 25.5, 35.5 dengan 45.5. So boleh masukkan nilai yang kita ada dulu. Okay, setiap kali cikgu masukkan nilai, frekuensi dia akan dapat 1 kat sini.
Okay, tak apa. Kita akan betulkan frekuensi kita selepas ni. Masukkan je dulu kita punya X tu. Sampai yang terakhir 45.5. Okay, sampai sini okey ke cikgu? Yang ni kaedah dia sama macam kita isi yang tadi. Okay, kalau cikgu dah okey, cikgu boleh masukkan nilai frekuensi kita. So yang frekuensi kita ada dekat sini lah tadi, yang F ni. So boleh masukkan nilai yang 5 sampai nilai yang 7. Okay, cikgu pastikan gerakan anak panah sampai ke tempat yang kita nak. So contoh 5.5 ni frekuensi dia ada 5. So pastikan anak panah kita kita punya hitam ni dekat yang nombor 1. So kita ada 5, masukkan sampai yang terakhir. Farah, macam mana nak gerak anak panah tu? Yang hitam tu tak gerak pun. Tak gerak ke? Tak, dia tak nak gerak-gerak dah ni. Kak Siti pakai apa? Pakai kalkulator. Kejap saya rasa boleh gerak. Dia tak nak gerak. Dia dah marah kot. Sekejap, bawa balik lah. Kalau buat balik kita kena buat delete semua lah. Kalau buat balik tu kira macam delete semua. Delete semua maksudnya kena clear semua ke apa? Dia tak payah clear semua, tak apa. Kak Siti boleh tekan dekat menu tu, pergi balik dekat statistik tu tadi. Okay. Tapi nanti kena masukkan balik nilai X lah. Lepas tu ambil apa tadi? Nombor 1 tu Apa dia? One variable. Okay. Masuk balik. Sebab kalkulator saya boleh je gerak. Tak tahulah tadi tekan apa dia tak mau gerak dah. Okay, masuk nilai. Cikgu yang lain okey ke? Okey Farah. Okay, kalau yang dah okey, kaedah nak check jawapan sama macam tadi, cikgu boleh pergi dekat option tadi. Lepas tu ambil one variable calculation. Pergi dekat option, ambil one variable calculation. Nanti dia akan tunjukkan jawapan mean dengan sisian piawai yang kita nak. Okay, so yang ni macam biasalah. Mean kita boleh nampak dekat atas sekali tu 26.7. Kita punya sisian piawai kita adalah 11.43. Kita boleh semak juga kita punya sum of x dengan sum of x square. Okay, kenapa dia pakai x dengan x square? Dia sama je lah cuma dia tak iktiraf kita punya frekuensi pada calculator class Swiss ni sebab kita on off kan. Okay, tapi kalau kita semak, jawapan kita sama. Sum of x, nilai kita adalah 1335 dan sum of x square tadi adalah 4217. Okay, 4217.2, 2.5. Okay, sepatutnya dekat sini ada 0.5 Nanti saya bagi tahu kenapa kita tak ada 0.5 tadi. Yang 0.5 ni hilang. Okay, yang ini untuk semak jawapan lah. Kita dah ada kita punya jawapan. Okay, sekarang kita Kak Siti okey ke tadi? Calculator Kak Siti? Okey. Okay. Disebabkan saya dah reset saya punya calculator, saya tak boleh nak masukkan balik data. Okay. Tadi sepatutnya dekat sebelum kita mula buat kita punya yang statistik tadi, sepatutnya saya nak check saya punya nilai yang saya dah simpan tadi. Sepatutnya nilai yang pertama adalah 151.25. Kalau cikgu tak reset lagi, cikgu boleh pergi dekat alpha, pergi dekat nilai A. Tekan sama dengan, dia akan tunjukkan berapa nilai yang tadi. Sebab saya tadi dah reset, sepatutnya saya tak ingat dekat ada satu ni dia akan ada 0.5.
Tapi saya tak pasti dekat mana satu. Adakah yang cikgu-cikgu yang belum reset lagi? Boleh semak lah. Okay, nanti cikgu boleh tengok balik lah cikgu punya data untuk yang D ni, baris D tadi. Kalau nak semak boleh tekan alpha, tekan huruf yang kita dah store. Tapi masalah kita kalau kita dah reset, hilang jugalah data kita. Okay, so sekarang kita pergi kepada tajuk teorem Pythagoras. Tajuk second last. Okay, tajuk teorem Pythagoras ni pun tak ada apa. Sebenarnya macam kalau tak buat pun tak apa, tapi calculator ni ada fungsi tu lah. Calculator yang lama pun ada. Okay, so pada kita punya calculator kita akan nampak simbol POL. Okay. Simbol POL letaknya dekat atas simbol tambah. Yang ni dekat sini POL. Okay, POL tu nak tunjukkan kita punya nilai hypotenuse lah pada kita punya segitiga bersudut tegak. Okay, so untuk contoh soalan ni dia minta cari nilai X. Okay, khas untuk cari hypotenuse sahaja. Okay, selain daripada nilai hypotenuse tidak boleh dicari menggunakan POL. Okay, so sekarang ni kita nak cari hypotenuse, macam biasa kalau kita buat kita kena gunakan kaedah teorem Pythagoras tu lah yang kuasa 2 macam ni kan. Okay, so kita masukkan calculator tu terpulang nak letak 9 dekat depan ataupun 12 kat depan. Okay, tapi kalau cikgu-cikgu letak 9 dekat depan, okay, cikgu-cikgu kalau letak 9 dekat depan, okay, kita nanti bila kita tekan, okay, contohlah kita tekan dulu Okay, kita nak tekan POL, tekan shift, tekan tambah. So dia akan keluar perkataan POL. Okay, cikgu masukkan nilai 9. Okay, masukkan nilai koma. Koma tu duduknya dekat sini. Boleh tekan ni. Tekan tutup kurungan tutup kurungan tu ada koma atas dia. Tekan shift, tekan tutup kurungan. Okay, lepas tu tekan 12, tutup kurungan. Okay, cikgu boleh tekan sama dengan. Okay, kalau kalkulator 570MS, dia hanya tulis jawapan kita punya hypotenuse sahaja. Okay, untuk class width ni dia ada bagi satu lagi, dia bagi kita punya sudut. Okay, sudut apa yang dia bagi? Sudut yang diapit oleh nilai yang pertama dengan kita punya hypotenuse. Okay, so yang ni lah. Kenapa kita tulis 9 kat depan tadi. Okay, kalau cikgu tulis 9 dekat depan, okay, sudut 53.13 ni adalah sudut dekat sini. Okay, tapi kalau kita tukar lah, contoh kita tak nak sudut dekat situ kan. Yang ni kita dah dapat 53.13. Kita tak nak, kita nak buktikan betul tak sudut dekat sini nilai yang 180 tolak 90 tolak 53.13. So cikgu boleh tekan lagi sekali, tekan shift, tekan POL. Okay, tapi kali ni kita nak 12 kat depan. So tekan 12, tekan koma, tekan 9. Okay. So kali ni dia bagi R yang sama, cuma theta dia dah jadi 36.87. Kat sini dia bagi 36.87. Okay, so kita cuba buktikan betul tak nilai dia. Betul tak 90 tambah 53.13 tambah 36.87, betul tak 180? So nilai dia betul lah. So kena ingat kalau 9 dekat depan, sudut yang ada pada kat sini adalah sudut yang diapit oleh 9 dengan kita punya hypotenuse. So sudut yang atas lah. Kalau cikgu tulis POL 12, 9, so maksudnya kita akan dapat juga 15 tapi theta kita adalah 36.87. Maksudnya yang bawah punya. Okay, itu sahaja untuk POL.
Okay, ada satu lagi option untuk REC. Okay, tapi REC ni kalau setakat kita belajar teorem Pythagoras untuk mendengar rendah tu tak ada pakai. Okay, dia kena ada sudut. Kalau tak ada sudut tak boleh cari. Okay, so untuk yang itu saya tak mahir lagi. Kemudian lah kalau ada saya sampaikan kemudian lah. Okay, so yang terakhir kita punya tajuk adalah tajuk matrix. Okay, tajuk matrix ni sebenarnya sama je macam matrix yang 570 MS. Cuma paparan dia lebih menarik daripada paparan 570 MS lah. Okay, dan macam biasa paparan dia adalah paparan yang lebih kemas. Okay, cikgu boleh tengok nota matrix tu. Okay, saya bagi soalan yang senang sahaja. Okay, contoh dekat sini kita ada matrix A dan matrix B. Kita nak tengok hasil tambah dia. Okay, cikgu pergi dekat bahagian menu. Okay, matrix duduknya dekat bawah nombor 4 ni yang ada simbol kurungan besar, ada 4 kotak tu. Ni matrix. Okay, boleh tekan 4 ataupun tekan sama dengan. Okay, dia minta define matrix. Cikgu tengoklah nak matrix apa. So contoh kat sini kita ada A dengan B. Saya ambil A dululah. So kita ambil nombor 1. Okay, row dengan kolom. So kita ada ambil 2 dengan 3. Okay, sampai sini kalau cikgu tengok 570 MS paparan dia cikgu kena tekan satu. So maksudnya kalau salah susah nak semak. Kalau yang ini dia kalau salah kita masukkan senang nak semak lah sebab paparan dia. So masukkanlah nilai dia satu persatu. So kita ambil 10, tekan sama dengan. Okay, masukkan nilai negatif 8, tekan sama dengan. Okay, masukkan nilai 4, tekan sama dengan. Okay, kalau cikgu buat mesti tekan sama dengan sebab dia akan pergi kepada tempat yang seterusnya. Okay, masukkan sampai nilai yang terakhir. Okay, so kita dah dapat nilai matrix yang pertama. Kita dah define matrix yang pertama kita. Okay. So sekarang ni kita nak define matrix yang kedua. So macam mana nak define matrix yang kedua? Cikgu pergi dekat option. So apa-apa pun kita akan klik dekat button option. Okay, klik dekat button option. Kita boleh define matrix. Contohlah tadi kita punya matrix salah. Kita boleh edit matrix lah. Ataupun kita punya matrix ni dah penuh. Banyak sangat kira matrix. Dah penuh. So boleh tekan dekat edit matrix lah. Okay, tapi kali ni kita nak kira matrix baru. So tekan nombor 1. Okay, tadi dah masukkan dekat nombor 1. Sekarang ni kita masukkan dekat nombor 2. Kita masukkan dekat matrix B. Okay, sama macam tadi. Okay, kaedah dia sama macam kaedah pertama tadi. Okay, yang ni saya rasa okey je. Semua orang boleh masukkan nilai. Okay, so bila semua orang dah masukkan nilai, so sekarang nak buat apa? Okay, dia minta hasil tambah A dengan B. So sebenarnya kita nak tahu matrix A tambah matrix B, jawapan dia apa? Okay, so sekarang ni kita akan tekan pada option lagi. Okay, kalau tadi kita ambil 1 sebab kita nak define matrix baru. Tapi kali ni kita ambil yang ketiga, matrix calculation. So ambil yang ketiga. Okay, dia akan keluar simbol matrix kat sini. Matrix ni maksudnya kita tengah buat calculation untuk matrix. So cikgu pergi dekat option balik. Okay, sekarang ni dia dah keluar dah matrix A, matrix B, matrix C, matrix D. So kita tadi dah masukkan dekat A dengan B. So kita ambil 3. Tambah. Kita tekan option lagi sekali. Ambil 4 untuk matrix B. So tekan sama dengan. So kita akan dapat jawapan yang kita nak lah. Okay, so ni jawapan akhir kita. Okay ke cikgu? Okay. Okay. Yang last sekali saya nak tunjukkan matrix songsang. Okay, matrix songsang ni kita boleh juga, okay, kita boleh terus pergi dekat option, kita masukkan matrix yang yang C lah. Okay, tadi kita masukkan A dengan B kan, so kita nak masukkan yang C. So macam biasa option, ambil nombor 1.
Kita ambil yang nombor 3. Okay, kali ni kita ada matrik 2 by 2. So kita ada 2, 2. So masukkanlah nilai 2, negatif 6, 1, negatif 2. Okay, yang ini kalau matrik songsang ni sepatutnya pelajar-pelajar dia kena ingat formula pula lah. Yang ini nanti kena macam apa, sepatutnya 2 dengan negatif 2 ni kena ubah tempat macam ni. Yang ni kena tukar simbol. Okay, takut pelajar lupa lah yang ni. Okay, so apa yang kita boleh buat adalah, okay, pergi dekat bahagian option. Okay, tekan nombor 3. Okay, saya nak buat matrik songsang. Cikgu boleh tekan nombor 5 terus. Okay, terus tekan yang kuasa negatif 1. So nanti dia akan buat matrik songsang. Okay, so kita boleh terus dapat matrik songsang lah. Okay, so dekat sini adalah jawapan untuk matrik songsang. Okay, ada option lain yang kita boleh pakai. Contoh dekat sini, kalau cikgu turun ke bawah, okay, kita ada buat determinant, identity. Yang ini yang saya pun dah tak ingat sangat sebab lama tak buat matrix. So kita ada option lah untuk determinant dengan identity. Okay, saya rasa penyampaian saya setakat ni saja, sampai matrix sahaja. Rasa tak ada dah. Okay. Okay, ada apa-apa soalan cikgu nak tanya? Tak ada kot Farah. Okay, kalau tak ada saya rasa saya serahkan pada Cikgu Norida lah untuk apa-apa ke nak diperkatakan. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada Puan Farah atas penyampaian beliau sebentar tadi. Okey, kita punya PLC ni dirakam nanti Cikgu Farah akan sharekan dalam grup supaya cikgu-cikgu boleh rujuk balik.